أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية. Dan pada mengimarahkan waktu selepas asar, khasiyatun qawiyatun, ada khasiat yang kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lijalbil arzaqil qalbiyyati, pada menarik rezeki-rezeki qalbiyah, rezeki-rezeki yang dinisbahkan kepada hati. Maknanya di sana ada dua rezeki. Yang kedua, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki yang bangsa jasmani. Yang kedua, rezeki yang bangsa hati, ataupun rezeki yang bangsa yang jenis jasmani. Yang kedua, rezeki yang jenis hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Rezeki yang jenis hati ini ialah rezeki yang jenis rasa di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti bila sebut rezeki yang berkaitan dengan hati, sudah pasti iaitu rezeki yang berkait di antara rasa dan perasaan antara hati kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panca indera yang 5 itu luaran. Panca indera yang 5 itu luaran.
mata, telinga, lidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidung untuk menghidu, dan juga jari untuk merasa. Jadi semua panca indera ni ialah untuk kita nak mengetahui sesuatu yang jenis luaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana ada satu deria, dia panggil deria yang 6. Dari 6 tu lah hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah deria yang Tuhan bagi untuk mengesan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mengesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara asbab yang boleh menyebabkan kita merasakan ataupun mendapat rezeki-rezeki hati, iaitu rezeki-rezeki yang berkenaan rasa-rasa hati kita dengan Allah, iaitu mengimarahkan waktu selepas asar. Maka sebab itu di sana ada wirid-wirid yang Nabi kita ajak dibaca selepas asar dan dibaca selepas subuh, yang dinamakan, yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Syahid As-Salbana dengan Al-Ma'thurat, amalan Ma'thurat. Jadi amalan Ma'thurat ni, Ma'thurat maknanya wirid-wirid yang ma'thur, maknanya yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas asar baca hal ni, lepas subuh baca hal ni. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wirid lepas asar itu ialah satu program untuk kita nak tarik rezeki hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu satu. Kemudian antara yang saya sebut kemarin yang penting ialah waktu sebelum terbenam matahari. Waktu sebelum terbenam matahari. Kalau selepas subuh, waktu selepas terbit matahari. Ini waktu sebelum terbenam matahari. Maknanya waktu nak berpindah di antara siang dan malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu sangat baik kita duduk dalam surau, dalam masjid, ataupun di tempat yang kita pilih untuk kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak mengisi dia dengan amal-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, paling kurang lepas asar ni pergi kubur, tu paling kurang. Tak ada apa-apa nak buat, hari-hari lepas asar sebelum terbenam matahari pergi kubur, tu lagi berkesan. Ziarah kubur ni waktu yang paling baik dan berkesan selepas asar, sebelum terbenam matahari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, contohlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya kalau itulah hikmahnya pasal kubur dekat dengan masjid. Itu hikmah dia. Kubur orang Melayu ni, khususnya kebanyakan kubur-kubur kita tu ialah berjiran dengan masjid. Maksudnya sebelum daripada masuk masjid, pergi kubur tu. Pergi kubur tu. Bila mana kita pergi kubur, jadi yang pertama sekali dia mengingatkan kita kepada akhirat. Maka sebab itu Nabi kita sebut, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha, tapi pada hari ini ziarahlah kubur.
Sebabnya fa innaha tuzakirukumul akhirah wa turiqu bikumul afidah. Yang sebab yang pertama, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan melembutkan hati-hati kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati bila mana dia kerah, tahu mana hati kerah? Susah nak menangis. Tu mana hati kita kerah. Bila nak bagi lembut, ya pergi kubur. Kubur tu cayak langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak pi, tak rasa. Pi baru tahu rasa macam mana. Nak bagi lembut hati. Sebab tu guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia selepas Aisyah, lepas mengajar, pi kubur. Dia bukan pi petang, pi malam. Pi malam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pi kubur, bawa pelita cemeni. Dalam tu pelita hak dalam ada lampu, ada pelita minyak gas, apa yang ada cermin tu. Bawa pelita tu pi kubur, sangkut di pokok, baca Quran. Agak-agak orang macam tu macam mana soalan hati dengan akhirat dan hati dengan dunia macam mana agak-agak. Sudah pasti akhirat sangat dekat di hati dia. Orang yang dekat hati dengan akhirat ni tahu je lah, dia rindu mati. Bahkan kalau mati datang bila-bila, dia tak apa lah. Itu tanda orang akhirat, dipanggil ahlul akhirah. Tapi kalau ahlul dunia, bila sebut mati, oh jangan sebut lagi. Entah ni apa ni, orang duk syok-syok dunia sebut mati pula. Tu dia panggil ahlul dunia. Kalau ahli akhirat, sebut akhirat, Allahu Akbar. Sebut mati, rindu. Sebab tu orang tanya kepada Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala, macam mana perasaan orang yang baik nak balik berjumpa dengan Allah? Jadi kata Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala, seumpama seperti orang yang keluar bermusafir, macam mana hati dia dengan rumah dia, macam mana hati dia dengan keluarga dia. Bila kita keluar jauh berhari-hari, nak balik rumah tu rasa macam mana? Itulah rasa orang yang nak balik jumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Tu saya ada sedikit perasaan, pernah ada pengalaman. Saya duduk mesti tak pernah balik 6 tahun setengah dekat 7 tahun. Orang lain 2 tahun dah balik. Tapi kata ayah saya, jangan balik. Duit yang guna nak balik, baik duit tu guna untuk mengaji, kata dia. Tu dia panggil, tu dia punya format dia. Saya pun kalau saya balik, saya rasa sayang. Sebab bila lepas periksa 2 minggu, pengajian umumi mula. Pengajian umumi dah mula. Bila balik, rasa sayang. Orang duk mengaji. Ada satu orang sahabat saya tu, orang kuat mengaji juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada panggilan kena balik. Bila kena balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi zaman tu zaman kaset, tak ada CD lagi, tak ada pendrive lagi. Dia bagi kat kawan, dia tolong rakam saat pengajian. Tak tahulah berapa puluh rakaman. Duduk Malaysia balik Malaysia bukan saat lama, 2-3 bulan. Jadi sayang. Ni cerita dia orang sayang mengaji. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Rezeki hati. Rezeki hati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dirasa oleh hati. Maksud manusia ni, syurga dia hati dia. Dan tak ada masa dan saat yang paling bahagia bagi seseorang manusia melainkan dengan Tuhan dia. Perasaannya dengan Tuhan dia tu yang paling bahagia sekali dirasa. Baik, sebab itu hak ni dia bukan benda cerita, dia benda rasa.
Atau kata ulama, man lam yadhuq la yadri. Siapa yang tak pernah rasa, dia tak tahu apa. Siapa tak pernah rasa, tak tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau mana saya hadir satu pengajian dengan ayah, pengajian tuan Tok Guru Hajilah menantu Tok Guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Corok bakat baik panjang. Hari itu Tok Guru Jumaat mengajak. Dia mengajak dia pondok menantu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita Tok Guru dia. Tok Guru dia Allahumma salli ala sayyidina. Satu ulama petani. Tok Guru dia ni, masalah Sayyidina Muhammad, ada satu liang di kubur. Dia macam raja-raja ni. Semua raja ni dia sudah ada tempat dia nak dikebumikan. Kalau raja ataupun orang-orang dan pinggan istana ni, dia sudah ada liang. Contohnya di Langgar tu dia ada makam di Raja Langgar. Di Kelantan ada makam raja juga, Langgar juga. Raja-raja ni semua ada dah kubur dia. Cuma dia pernah pi tak tengok kubur dia. Yang duduk pi barangkali raja-raja ni, lepas pi rumah-rumah lepas atas muka dunia ni, istana-istana hinggap situ, hinggap sini, tapi rasa-rasa tak pernah pi ikut tengok kubur dia. No. Kalau kita ada kubur kita sendiri, kita kena pi dekat kubur, tengok kubur kita. Astaghfirullahalazim. Aku hebat-hebat pun aku masuk sini juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Tok Guru pada Tok Guru Maksudi, dia ada kubur, dia minta izin daripada, barangkali izin lah, daripada yang bertanggungjawab dengan kubur ni. Dia nak dekorate satu kubur untuk dia dan buat liang tu hati piuh. Ada Sayyidina Muhammad liang. Setiap petang lepas asak turun tidur dalam liang. Agak-agak kalau macam tu minat nak drama ke, cerita ke, sinetron ke, agak-agak minat. Tak ada lampu lah. Hati di akhirat. Jahat tak sanggup buat, tak mampu nak buat. Itulah yang katakan faedah mazarahi kubur. Lepas asak juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma lepas asak ni jangan baca ya. Jangan membaca. Baca lepas asak tak baik. Sebab cahaya waktu itu bukan untuk baca. Dia merosakkan mata. Waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buatlah ibadat-ibadat yang tak jenis baca. Tapi kalau kita nak baca Quran, bukan cahaya luar, tak apa. Kita dalam rumah kita, cahaya lampu dalam rumah, tak ada masalah apa. Tapi dengan cahaya matahari dia merosakkan mata. Tu tak elok waktu tu untuk baca. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana rasa dia? Tu bukan benda cerita, tu kena buat. Macam mana rezeki nak masuk, secara rezeki hati nak masuk tu kena buat, baru dia faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala kadzalika jarrabahu arbabul basairi. Itulah kadzalika, begitulah jarrabahu, yang telah menguji arbabul basairi, orang-orang yang miliki pandangan mata hati, minal arifin, iaitu orang-orang arifin, al-akabiri, yang besar-besar, yang utama-utama. Jadi siapa-siapa nak murah rezeki zahir, jaga waktu lepas subuh. Siapa-siapa nak murah rezeki dalam hati, jaga waktu lepas asar. Qala wa fil hadithi, dalam hadis,
innal ladzi yaq'ulu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsilir rizqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minal ladzi yadribu fil afaqi. Nabi kata sesungguhnya orang-orang yang duduk di tempat sembahyangnya, musallahu, yadhkurullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berzikir ia kepada Allah ba'da salati subhi, selepas mayang subuh, asra'u fi tahsilil rizqi, lebih cepat untuk menghasilkan rezeki, minal ladzi yadribu fil afaq, daripada orang yang melilau sana sini ke seluruh alam mencari rezeki. Faham tak? Kadang-kadang naik kapal terbang, pergi London, pergi sana pula, jumpa dengan partner sana, jumpa dengan customer sini, sana sini cari rezeki. Duk lepas subuh tu lebih cepat menghasilkan rezeki daripada duk melilau. Melilau ni bahasa Kuala Lumpur, melilau juga. Tak ada melilau. Melilau ni kita ya. Tahu melilau? Merayau, merayau cari rezeki. Jaga sampai subuh, alhamdulillah. Dengan sebab itulah masalah Sayyidina Muhammad, Allah bagi kemurahan rezeki pada kita. Alhamdulillah. A'ni yusafiru fiha li talabil arzaq. Makna yadribu fil afaq ialah iaitu yang aku masukkan kata Imam Haddad, yusafiru fiha, bermusafir, fiha, di semua ufuk dunia, li talabil arzaq, untuk mencari rezeki-rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga benda ni. Ni benda ni, jaga ni untuk siapa? Untuk murid, iaitu orang yang berjalan kepada Allah, akan prihatin terhadap perkara ni. Sebab tujuannya ialah untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki zahir ni penting pasal kita nak buat, sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Rezeki zahir ni penting. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kena ada rezeki zahir pasal kita nak sedekah. Tak ada benda nak sedekah apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara perkara yang mendekatkan diri pada Allah, sedekah. Tiba-tiba tak ada duit nak bagi, rezeki zahir ni kena ada. Bukan sekat kena ada, kena cukup, bahkan kena lebih. Sebab kita nak bagi ke orang. Maknanya kita kena berjuang, kena berusaha bagi ada rezeki zahir. Sebab di antara perkara yang mempercepatkan sampai kepada Allah ialah sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tak ada apa, nak bagi apa? Okey. Begitu juga kita kena ada rezeki batin, rezeki hati. Rezeki batin ni demai, dia akan menambah semangat kita untuk dekat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup sekat tu. Sebab dia bukan benda abang, tapi kena buat. Qala faslun. Ini suatu fasal. Maknanya kalau kita mengaji ilmu undang-undang, dia ada fasal-fasal. Ini fasal baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala walladhi alayhi al-mu'awwalu fi tariqillahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'li al-awamiri wa ijtinabil maharimi mulazamatu dzikri lillah. Kata Imam Haddad, walladhi alayhi al-mu'awwal, dan yang di atasnya menjadi sebab, fi tariqillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menjadi sebab, al-mu'awwal,
Al-Mu'awwal ni yang menyebabkan seseorang itu dapat bersangkut dengan jalan kepada Allah. Makna tetap. Perjalanan kepada Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan yang tak ramai orang lalu. Ibaratnya satu jalan yang sunyi, tak ramai orang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepi, sorang-sorang yang kita berjalan. Dan jalan ni bukan jalan highway, dia jalan sempit. Kalau highway ramai orang lalu, kalau jalan sempit tak ada orang lalu. Ni umpama perjalanan kepada Allah. Dalam pada tu, dahlah jalan tu jalan sempit, sepi, sunyi, tak ada orang lalu. Musuh pun banyak. Musuh pun banyak. Apa makna dia? Musuh yang menakutkan dalam perjalanan, menyebabkan orang tu patah balik ataupun berhenti tengah jalan, mati tengah jalan kalau tak diselamatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian jalan ni banyak dugaan. Dia bukan jalan lurus. Jalan ni dia bengkang-bengkok, kona, naik gunung, turun. Tu cabaran dalam perjalanan. Kadang-kadang cabaran dia bukan jauh pun, anak sendiri jadi cabaran perjalanan. Ada satu hamba Allah tu, ustaz juga, jarang tengok di masjid, jarang tengok di surau, tapi orang ada ilmu. Hari itu saya tanya lah, ustaz nak tanya, ustaz jarang nampak di masjid. Dia kata anak ni bukan tak mau pergi masjid, anak hak kecil tu bila nak pergi masjid dia riau, nak ikut Salah Sayyidina Muhammad. Tak tahulah dia belah sangat aku kat anak dia tu, sanggup korban tak pergi masjid sebab anak nak ikut. Kalau kita jom kan, boh laga motor pergi masjid, tapi cara fikir orang tu tak sama. Maknanya dugaan dia anak dia. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Banyaklah kadang-kadang dugaan itu ialah dunia. Kadang-kadang dunia yang duga kita ni senang sangat. Kadang-kadang dunia yang duga kita susah sangat. Sama juga, halangan juga. Bila banyak sangat dunia, dikelabu mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan tak mengaji, tapi Tuhan tak bagi hidayah. No? Tuhan tak bagi hidayah. Tak bagi hidayah ni bukan makin dekat, makin jauh. Orang mengaji dekat dengan Tuhan, tapi dia mengaji jauh dari Tuhan. Rasa dia dalam kepala otak dia, dalam hati dia dunia. Tak boleh, dia dunia tak boleh lebih daripada akhirat. Sebab tu dunia ni kalau kita tak kuat, jangan ambil. Faham? Janganlah duk ambil kalau tak kuat. Macam contoh, orang tanya, boleh tak ustaz kita bersahabat dengan jin? Boleh kalau kuat. Tak kuat jangan. Rosak. Kita rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang boleh bersahabat dengan jin ni, dia kena ada ilmu lebih daripada jin. Kalau tidak, dekat nak mati rosak. Dalam hidup pun dah rosak. Ada satu orang tu, ni cerita orang bersahabat dengan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang boleh sahabat dengan jin ni wali-wali ya. Kalau tak wali, rosak. Kita bergantung dengan dia, kita berharap dengan dia, kita perlu dia. Allahumma salli ala sayyidina. Satu orang tu
Di Kedah ni ada tu bahasa dia panggil mugak. Hutan belantara tu pi mugak. Faham tak? Pi tebang pokok, pi buat kampung, pi buat kebun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh kita ni, banyak hutan-hutan yang masih belum dimugak. Dia ni tinggal keluarga pi duduk jauh mana hala tu, masalah saya nak pi buat bendang. Duit ada, beli bendang yang berelung-elung tu. Orang Kedah ni kalau bendang berelung-elung tu kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak mentua saya kaya bendang, tapi mata tak nampak, telinga tak dengar. Kereta tak ada, motor tak ada, naik basikal je. Tapi orang kampung kaya kalau ada bendang. Pernah sekali tu dia tidur, dia peluk duit, banyak duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang baru bayar. Cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni dia pergi mugak, pergi buat kerja tu jauh tu, bendang berelung-elung. Orang kata dia boleh buat bendang tu, dia boleh buat sebab ada tolong buat, jin tolong buat. Dia kahwin dengan satu orang, dia menikah dua. Bini tu dia tinggal, dia menikah dua di sini. Sahadat Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila isteri tu masuk rumah dia tu, dia kata, satu, dia tu rumah ni, bilik tu jangan buka, bilik lain tak apa. Bini pun ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bini ni tu kalau heran, duk muskil, pasal apa tak boleh buka. Satu hari si bini ni berasa nak buka bilik tu. Nak buka ni, waktu dia keluar, dia pergi. Allahumma salli ala sayyidina. Bila dia pergi, nak buka tak bini ni. Bila isteri dia buka bilik tu, tengok dalam tu ada suami dia. Suami dia ni duduk atas kursi apa tu, kursi rotan tu, kursi malah. Terkejut dia. Dalam tu siapa? Lu siapa? Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu dapat kesan, kata dia gelong. Dia bang, ada adik-beradik dia main rumah, soalnya saya nak penat sembahyang, suruh azan. Azan dia salah. Azan dia gelong. Sampai tahu tu dirosakkan oleh makhluk hak nama ada jin ni. Sebab tu orang kata jin ni sejahat manusia baru sebaik-baik jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jin ni memang dia jahat. Pelik lah orang kata jin ni baik. Dia nak melawak anak kita, dia senyum. Anak dah landui, anak demam. Faham tak? Anak kita tidak landui, dia suar muka dia senyum, riau anak kita demam. Tu nak kata dia macam mana? Dia mesti dalam otak dia ada trik. Dia nak ganggu juga macam mana. Otak dia berjalan, macam mana dia nak ganggu manusia. Dia jahat. Salah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jaga-jaga. Jaga-jaga berdamping dengan jin. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita tak mampu, tak usah, nanti bahaya. Macam itulah dengan dunia pun. Dunia ni kalau kita tak kuat, tak usah lah, dia ganggu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ganggu ibadah kita, ganggu kehidupan kita, ganggu ibadah kita. Kalau kuat tak apa. Contoh macam kita dulu, Dr. Haruddin, dia jutawan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam dia, tak apa. Depa macam depa, duit ni macam daun kot jalan dia. Sebab tu para awliya, Rasulullah Muhammad,
suruh kita prihatin. Kalau kita tak mampu, tak sah. Kalau kita kuat, insya-Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, di antara perkara yang boleh menjadikan kita istiqamah, bersandar di ala tariqillah, selepas kita buat perkara yang Tuhan suruh, dia sebut dengan fi'lil awamiri wajtinabil maharibi wajtinabil maharimi, dan selepas kita menjauhkan yang Allah larang, mulazamatu zikri lillah, iaitu memulazamahkan kita berzikir kepada Allah. Berzikir ni kena banyak. Salah sini kena banyak. Kena ada ambil masa, satu masa kita duduk sorang-sorang di musalla, tempat sembahyang kita. Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mulut kata la ilaha illallah, di hati kata Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Tempat ni, yang tempat yang kena berzikir ni, tempat yang boleh kita selamat daripada unsur-unsur yang mengganggu zikrullah. Kalau orang duk riuh tak boleh. Jadi tempat ke tempat yang sesuai untuk kita berzikrullah. Cari masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah ni pun sebut kena bagi berbutir. Kalau sebut la ilaha illallah masih ada kalimat, ada pahala. Tapi kalau dah tak ada kalimat, bunyi tak ada. Tak ada lah. Tak ada lah, cukup lah. Tak ada lah. Selagi mana kita tu ada berbutir, bunyi walaupun cepat, tapi ada butir lagi. Ada lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bawa tasbih. Biar tasbih tu jadi saksi di akhirat esok. Kita pernah pegang dia untuk kita sebut nama Allah dan ingat kepada Allah. Qala fa'alaika, fa'alaika, maka wajib ke atas engkau, bihi ayuhal muridu, berzikrullah wahai murid, fi kulli halin, pada semua hal, wa fi kulli waqtin, pada semua waktu, wa fi kulli makanin, pada semua tempat, bil qalbi wal lisan, zikir dengan hati dan juga lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu zaman tak ada handphone, mudah buat. Zaman ada handphone ni susah nak buat, sebab tangan tu pegang handphone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tempat kita kena zikrullah pun kita pegang handphone juga. Rosak. Semua tempat, semua hal. Diri, duduk, tidur, semua waktu, siang, malam, pagi, petang, semua tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena berzikrullah. Lebih-lebih lagi tempat yang orang lalai. Besar pahala tempat orang lalai kita berzikrullah. Mana? Masuk Maidin, masuk apa dekat ni, Aircon Safe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, sunat ataupun mustahab tempat macam tu menjaharkan zikrullah. Tak menjaharkan zikrullah. Bagi zikrullah tu ada suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada kau tengok? Mungkin orang ambil gambar, orang rakam kan. Pasal tak ada orang buat. Pasal apa? Kena menjaharkan zikir. Tempat tu tempat orang lalai. Tempat tu tempat orang lalai, orang lupa kat Tuhan. Dia tolong peringat orang. Paling kau orang kata, siapa duk mati ni? Lah, Pak Long ni. Wah, dia tak reti masjid.
Nampak dia orang tektonik tau. Ni zaman rosak orang kata macam tu lah. Zaman dulu biasa. Sebab tu lah, tempat-tempat macam tu dia kena pasang Quran, dia kena ada pasang qasidah, pasal nak bagi orang ingat kat Tuhan, nak tolong orang. Bila kita tempat tu tempat kita membeli belah, sudah pastilah bila kita nak beli belah ni, jadi kita tu akan layan nak beli apa semua tu. Tolong tu, hak tu tolong bantu untuk kita ingat kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Banyak tempat orang lupa kat Tuhan. Padang bola, stadium, salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agak mau mati tak di stadium? Tak mau patilah, tak minat bola, geleng kepala. Salli ala sayyidina Muhammad. Nu hak minat bola, sanggup tak mati dia? Allah lah Tuhan, ku haraplah aku mati di stadium. Itu kah? Ataupun doa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku mati di stadium bola, ya Allah, tolonglah ya Tuhanku. Ada macam tu. Tu ingat tu. Nabi kata al-mar'u mata ala ma sya'alai. Seorang tu dia akan mati mengikut dia hidup banyak macam mana. Banyak hidup macam mana, mati macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mati tengah tengok bola, dibanggakan kah? Kalau macam tu, kalau minat juga bawa tasbih. Kalau minat juga bawa tasbih. Kalau nak bawa hak berjuntai tu segan sangat, itu hak petik, hak tarik mai. Pasal tu paling kurang nampak macam mana minat, kan? Tapi ingat juga mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat-tempat yang lalai, ajak diri ingat kat Tuhan. Qala fa'alaika ayyuhal muridu fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisan. Bukan setakat kita tu kita nak ingat kat Tuhan tu dengan mulut je, tapi dengan hati sama. Tapi kalau kita dengan mulut pun, hati tak hadir pun, lebih baik daripada kita tak berzikir sama sekali. Qala wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini pengajian kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah terima semua infak mereka. Amin. Sebelum daripada tu, ada lagi yang minta saya ijazahkan 2 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi, iaitu laqad ja'akum rasulun tu. Jadi saya ijazahkan untuk yang secara nyata dan juga secara live, insya-Allah. Selepas subuh pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang menaja kita adalah Fauziah keluarga Kulim, hamba Allah seluruh keluarga keturunan dan tim NAT daripada Pendamar Indah. Yang ketiga, Nur Aini Nur Siah keluarga, Syed Hamid, Syed Abdullah dan keluarga, Nazaha Yusuf dan keluarga Ampang, Ibrahim Nur Aziz keluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Ni Hafizi dan Umi Kalsum Puchong, hamba Allah keluarga Kelantan, Syasidah Hussein keluarga Taiping, Salmah Ismail keluarga dan para arwah Selangor, Mazni Abdullah Muhammad Mulyadi Singapura, Masyitah Muhammad Kuala Kedah, Rosita Yahya keluarga Kajang Selangor, Zainal Zaini Syekh Syah Alam Selangor, Cik Wan dan Haji Syarif Mahmud Bukit Minyak, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, Syarmila keluarga Alostang, hamba Allah keluarga Setiawan Perak, keluarga Haji Mat Zawi dan keturunan Gelempak Shah Alam, Sabiah binti Rapas keluarga Selangor, Yusri Harun Kulai Johor, Muhammad Satria Budiman Kajang Selangor, Sa'diah Hashim arwah Haji Amir Hamidi Kota Sri Mas Nilai, hamba Allah Lorong Sri Alostang, Nailah binti Rejab keluarga BBST Sepang, Seli atau Porosli bin Sopok Kuching Sarawak, Umi Kasum Abdul Rahman keluarga Alostang, Surau Taman Kristal Sungai Kandi Kedah, hamba Allah Bangi Selangor, Rabi'atul
Arabia sekeluarga Pulau Pinang, Misha Nur Setiu Terengganu, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah Kota Baru, Maksud Ati sekeluarga, Saujana Utama Sungai Buloh, Mazni dan keluarga Melaka, Intan Gombak KL, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Martan anak-anak Puchong, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan keluarga daripada Sungai Petani, Nurul Nadia dan keluarga Pasir Gudang Johor, Fauziah Jitra, Kak Rodiah sekeluarga Jalan Datuk Kumbang, hamba Allah sekeluarga Bertam, Amran dan Niza serta anak-anak Kampung Pusu 40 Lubuk Jong Pasir Mas Kelantan, Suzi Kajang, Nur Halina, Khairun Najwa, Khairul Amar, Khairul Adib Taman Datuk Senu KL, arwah Nurliah Bujang dan Auzir Yaakob Pinggir TTDI KL, Haji Muhammad Zahir bin Shu'aib Kampung Allah Goncak Mukim Gunung, Umi Kalsum Allah Abdul Rahman sekeluarga Allah Staf, Junaidah Yahya dan keluarga Bangi Selangor, Zam Awari, Nur Azizah dan keluarga Kuantan Pahang, Isyatul Radiyah Haziq Haikal Putrajaya, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Siti sekeluarga Desa Pandan, Nur Wahida Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cenggang Pendang, Marina dan Alisha Irdina Taman Permata KL, hamba Allah sekeluarga dan para arwah UK Perdana Ampang, Zulkifli Bacik Taman Sentul Utama KL, Rosli Ibrahim dan Aminah Abu Bakar sekeluarga Tikam Batu, Juriah Awang Kecil serta anak-anak sekeluarga Jalan Datuk Kumbang Al-Ustang, Narita Abdul Latif dan juga keluarga Taman Tasik Gelugor Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif sekeluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Hajah Kamariah dan keluarga Taman Bistari sepenuh hari lahir, moga Allah panjang umur dalam taat, amin. Hajah Kona Mamat, arwah Haji Mamat dan arwah Hajah Sapiah Melaka, arwah Mamat Zaki Rohana dan anak-anak Tameluh Pahang, Nur Izzati Zainal Abidin Bukit Jalil, Saleh sekeluarga Ceras, Rohanim Nur Aini Taman Metro Pengkalan Pusing Perak, Hazrihatul Oi bin Abdullah dan Nur Supatiri binti Hamdan Sungai Ara Pulau Pinang, Ahmad SPPK Segambut, arwah Cik Ngah Samiah dan hamba Allah sekeluarga Rauk Pahang, Rohani Kota Baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon Allah beri kejayaan pada anak dia, amin. Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Umi Kasum Abdul Rahman sekeluarga Al-Ustang, Cik Nawawi dan arwah Saiful Rizal Sungai Petani, Muhammad Ammar Padang Temusu Sungai Petani, Raiza Ramadan sekeluarga Batu Pahat Johor, Wan Zul sekeluarga dan arwah Bangi, Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Rahmah Misran dan keluarga Nilai Negeri Sembilan, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, hamba Allah dan keluarga Kampung Kubang Kuak Pendang Kedah, hamba Allah sekeluarga Taman Teratai Pendang, Amni Rafiq Gombak Selangor, keluarga hamba Allah Kuala Terengganu, Fatimah sekeluarga Ceras, Muhammad Zainuddin Haji Hamzah dan isteri Syarifah binti Ahmad Taiping, Haslina binti Makno dan keluarga Sungai Petani, Akmarina sekeluarga Putrajaya, Hamizah sekeluarga, khususnya arwah Zulkifli Abdul Qadir sekeluarga, Selamat Osman sekeluarga, Samim Ahmad sekeluarga, Faizamuddin sekeluarga Keluang Johor. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semua hajat-hajat pelajar kita, penyumbang masjid dan peinfak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa mereka, Allah angkat mereka, Allah sembuhkan penyakit mereka, Allah selamatkan mereka daripada wabak dan juga penyakit. Allah jadikan mereka orang-orang saleh, Allah jadikan mereka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah angkat kedudukan mereka, Allah limpahkan rezeki yang melimpah-limpah, sehingga orang lain turut mendapat manfaat daripada rezeki yang melimpah-limpah itu, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan mereka daripada fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam taat. Maka diangkat kedudukan mereka pada sisi Allah dan diberkati kehidupan mereka, insya-Allah, dan dirahmati kehidupan mereka. Seperti mana kita doa pada mereka, kita harap itulah yang Allah kurnia pada kita juga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati. Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.